ini seperti yang dihebahkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, pada Isnin setiap jam 9 pagi, kita akan bersama-sama mempelajari tentang doa-doa yang kita ambil, yang kita rujuk daripada Al-Quranul Karim. Kita telah pun melalui 2 kelas, 2 siri yang mana hari ini merupakan siri yang ketiga. InsyaAllah pada pagi ini kita akan memasuki kepada bab yang keenam yang terdapat di dalam nota yang telah diedarkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Bab yang keenam ini adalah contoh doa-doa yang terbaik yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Kenapa kita katakan dia adalah doa yang terbaik? Kerana doa yang terbaik adalah doa-doa yang al-ma'thur, iaitu doa-doa yang ada nasnya, ada rujukannya, maka tidak lain tidak bukan doa yang paling terbaik yang kita patut membacanya, yang patut kita jadikan sebagai amal adalah doa-doa yang diambil di dalam Al-Quranul Karim, kemudian doa-doa yang diambil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barulah kepada doa-doa yang doa-doa yang kalau kita nak baca sendiri, kita reka sendiri, para ulama memberikan panduan, itu tidak menjadi masalah, diharuskan selagi mana tidak menyalahi Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi pengisian kita ini juga sebenarnya ia memberi tumpuan kepada tema-tema di dalam Al-Quran. Sebenarnya hari Isnin ini, doa-doa ni sebenarnya tajuk besar dia sebenarnya adalah di bawah tajuk tema-tema di dalam Al-Quran. Kalau macam hari esok petang, ia juga tema-tema di dalam Al-Quran. Dia kalau kita belajar Al-Quran ni, kadang-kadang kita boleh rujuk kepada surah. Kadang-kadang kita boleh tengok kepada tema-tema. Secara tidak langsung, daripada tema doa di dalam Al-Quran ini, sedikit sebanyak boleh memberikan kita kefahaman tentang ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Kita mulakan dengan bab yang ke-6, muka surat yang ke-13. Saya akan kongsikan dan saya akan paparkan kepada tuan-tuan dan puan-puan nota yang telah pun diedarkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kalau ada lagi yang masih belum mendapat nota, tolong maklumkan, insya-Allah kita akan kami di pihak Akademi Tadabbur Malaysia insya-Allah akan memberikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Baik, kita terus ke muka surat yang ke-13. Saya minta kepada semua agar merujuk muka surat yang ke-13. Kalau sesiapa yang dia ingin merujuk dalam Quran terjemahan pun sangat dialu-alukan. Jadi kena buka terlebih dahulu Quran terjemahan. Nanti pada setiap doa ini kita akan sebutkan muka surat yang ke berapa. Moga-moga dapat mengambil manfaat. Baik, kita teruskan dengan doa yang pertama. Muka surat yang ke-13, boleh lihat nota yang dipaparkan di skrin Zoom tuan-tuan dan puan-puan. Doa yang pertama kita sudah sedia maklum, iaitu doa yang terkandung di dalam suratul Al-Fatihah. Yang mana doa yang terkandung dalam suratul Fatihah ini, seperti mana kita pernah menyebut sebelum ini, doa dalam suratul Fatihah ini sebenarnya ia terbahagi kepada dua. Dua tu bermakna yang pertama ada doa berbentuk puji-pujian. Kita dah belajar dah pada bab yang awal-awal sebelum ini, kalau ibu-ibu, tuan-tuan dan puan-puan masih ingat, kita telah belajar
Doa ini terbahagi kepada dua. Maka kena rujuk pada bab yang kedua, muka surat yang keempat. Yang mana kita telah belajar, doa ini sebenarnya ada dua bahagian. Ada doa berbentuk puji-pujian. Dia panggil doa uthana. Dan bahagian yang kedua dia panggil doa al-mas'alah. Dia panggil doa berbentuk permintaan ataupun doa hajat. Maka pada doa yang pertama ini, kita memberi tumpuan kepada doa yang berbentuk hajat ataupun dia panggil doa al-mas'alah. Iaitu doa yang spesifik kepada doa kita meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu perkara yang paling besar, perkara yang paling utama yang kita perlu selalu minta kepada Allah ialah memohon hidayah. Hidayah tentang apa? Memohon hidayah tentang siratal al-mustaqim. Kita memohon kepada Allah iaitu petunjuk supaya kita sentiasa berada pada jalan yang lurus. Yang ini saya tak perlu ulas secara panjang lebar kerana tuan-tuan dan puan telah pun melalui tadabbur suratul Al-Fatihah. Tuan-tuan dah biasa dengar tentang suratul Al-Fatihah, maka untuk yang pertama ni kita tidak bercadang untuk memberikan ulasannya. Tetapi pada ayat yang pertama surah Al-Fatihah ia mengandungi doa. Iaitu doa yang besar yang utama adalah minta hidayah kepada Allah supaya kita ini ditunjukkan oleh Allah. Kita tahu jalan mana yang kita perlu ikut dan bukan sekadar kita nak minta diberikan petunjuk jalan mana yang perlu diikut, tetapi pada hidayah dalam surah Al-Fatihah itu dia panggil hidayah yang berbentuk khusus, iaitu Allah Ta'ala beri kita pertolongan, Allah bagi kita kekuatan, Allah bimbing kita sampai bila-bila untuk kita dapat berada pada jalan yang lurus. Jadi kalau kita amati betul-betul, kalau kita teliti, kita dapati Al-Quran ni sebenarnya surah yang pertama mengandungi doa, dan kalau kita lihat penutup Al-Quran, kalau kita ambillah surah yang akhir sekali. Kalau kita tengok pembuka Al-Quran iaitu Fatihah mengandungi doa. Lepas tu kalau kita tengok kepada penutup Al-Quran, iaitu kita ambillah surah An-Nas contoh kan, surah yang ke-114 pun dalam surah An-Nas itu mengandungi doa. Jadi adakah ia kebetulan? Tidak. Kita belajar rupa-rupanya dalam hidup kita sebagai manusia ini adalah kita sangat-sangat memerlukan doa. Sebab itu dibuka Al-Fatihah, iaitu surah Al-Quranul Karim Al-Fatihah, surah pertama dengan doa, dan penutup Al-Quran juga ditutup dengan surah yang mengandungi doa. InsyaAllah nanti kita akan belajar apakah doa yang terkandung dalam surah An-Nas. Maka kita sudah mengetahui bahawasanya hidup kita ini memang perlu, memang patut berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah sangat suka tentang doa. Baik, kita terus kepada yang kedua. Kita pergi kepada doa yang kedua. Doa yang kedua, muka surat 13 adalah doa kita memohon keampunan kepada Allah. Bukan sekadar keampunan, tetapi kita juga memohon rahmat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, kita minta ampun kepada Allah. Ini meminta ampun kepada Allah, dia ada kaitan dengan sifat
takut kita kepada Allah. Lepas tu kita mohon rahmat kepada Allah, ada kaitan dengan sifat kita mengharapkan Allah. Al-khawfu war-raja. Kenapa kita perlu minta ampun kepada Allah? Kerana kita semua sedia maklum. Kita kena mengakui bahawasanya kita semua adalah hamba yang melakukan dosa kepada Allah. Hanya para rasul sahaja yang mereka ini maksum, yang mereka ini dijaga oleh Allah, mereka ini terpelihara dosanya, perbuatan mereka daripada melakukan dosa tidak seperti kita orang yang biasa. Kalau kita hitunglah dosa yang kita buat daripada kita baligh sampailah ke hari ini, rasanya tak terhitung kita. Sama ada kita melakukan dosa kecil ataupun ada di kalangan kita juga yang melakukan dosa besar. Yang pasti kita adalah manusia yang sentiasa melakukan salah dan silap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita jangan putus asa kepada Allah. Kerana kita sedia maklum kalau kita kenal Allah, kita tahu nama-nama Allah, kalau kita tahu sifat-sifat Allah, Allah Subhanahu wa taala ini memiliki nama-nama, mempunyai sifat Tuhan yang Maha Pengampun, Al-Ghaffar, kadang-kadang Al-Ghafur, Tuhan yang Maha Penerima Taubat. Jadi, oleh kerana itulah kita digalakkan untuk sentiasa memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak minta ampun macam mana? Maka kita lihat di dalam nota itu ada disebutkan contoh-contoh doa minta ampun kepada Allah. Maka di antara manusia yang pernah meminta ampun kepada Allah, maka tidak lain dan tidak bukan contoh yang terbaik adalah para Nabi alaihi mussalatu wassalam. Okay, kita lihat yang pertama kita ambil contoh doa Nabi Allah Musa alaihi salam. Kalau ditulis A.S tu maksudnya alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam. Kemudian kita akan lihat nanti doa Nabi Adam dan Nabi Hawa. InsyaAllah sebentar lagi. Lepas tu kita akan tengok doa Nabi Nuh alaihi salam. Baik, kita lihat terlebih dahulu doa Nabi Musa yang kita boleh amalkan yang terdapat dalam surah Al-Qasas, suratul Qasas, surah nombor 28. Kalau tulis 28 yang dalam kotak yang dalam dua kotak tu ini adalah nombor surah bagi suratul Qasas. Ayat yang ke-16. Kalau ibu-ibu, tuan-tuan dan puan nak tulis muka surat berapa, maka kalau kita rujuk surah nombor 28, ayat nombor 16, ibu-ibu boleh tulis muka suratnya. Kalau tak silap saya, muka suratnya 387. Okay, tulis muka surat 387. Kalau kita ada Quran, kita buka muka surat 387. Kalau siapa yang boleh dia buat tagging, dia boleh tanda, dia buka muka surat 387, maka dijumpai ayat yang ke-16, surah yang ke-28, suratul Qasas tentang Nabi Musa. Kalau ibu-ibu nak lihat, ayat ini berada pada baris yang keberapa? Kenapa kita sebut baris? Kerana dalam satu muka surat, kadang-kadang ayat tu kadang-kadang dia ada lebih kurang 15 baris, kadang-kadang ada 14 baris. Jadi ayat 16 ni ia berada pada baris yang ke-6 sehingga baris yang ke-7. Sebab tu kalau siapa ada Quran, dia boleh terus buka, dia terus boleh tanda.
Okey, baris ke-6 dan baris ke-7 doa Nabi Allah Musa. Untuk faham kenapa Nabi Musa ini dia berdoa seperti ayat yang ke-16 ni, ibu-ibu, tuan-tuan dan puan digalakkan untuk membaca ayat sebelum 16 ni. Maknanya kena baca ayat nombor 15. Ayat 15, kalau kita baca pada muka surat 387, kita akan menjumpai kisah Nabi Allah Musa yang beliau dengan tidak sengaja beliau telah menumbuk seorang lelaki yang sedang bergaduh dengan kaum Nabi Musa, dan kaum Nabi Musa itu dia minta tolong kepada Nabi Musa, maka Nabi Musa meleraikan dengan beliau telah menumbuk seorang lelaki. Akhirnya lelaki itu dia telah jatuh, maka dia lelaki itu, kalau kita baca dalam ayat nombor 15, sebab tu penting untuk baca ayat nombor 15 ni, Nabi Musa menumbuknya. Fawakazahu Musa faqadha alaihi. Nabi Musa tumbuk lalu orang tu mati. Tumbukan Musa dengan tidak, Nabi Musa tidak berniat sedikit pun untuk membunuh orang tersebut. Tetapi hasil tumbukan dia tadi, mati lelaki itu. Maka Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam, beliau pada ayat nombor 16, beliau telah berdoa kepada Allah. Inilah doanya. Jadi untuk faham, setiap doa yang kita nak baca dalam nota yang kita akan rujuk ini, insya-Allah nanti saya akan sebutkan konteks, saya akan sebutkan cerita di sebalik doa ini muncul. Walaupun doa ini dia khusus dibaca oleh Nabi Musa, tetapi pengajarannya, teladannya boleh diambil secara umum. Maksudnya begini, walaupun doa ni Nabi Musa yang baca, tetapi kita sedia maklum, Nabi Musa ini termasuk nabi-nabi yang kita kena beriman dengannya. Dan kita juga sedia maklum, Nabi Musa ini merupakan nabi-nabi yang kita patut menjadikan sebagai contoh. Maka di antara contoh nabi-nabi yang kita boleh ambil sebagai teladan adalah dengan meniru mereka, mengikuti mereka dalam mereka ini berdoa kepada Allah. Maka di antara doanya minta pengampunan kepada Allah. Maka kalau kita lihat pada ayat nombor 16 ni, kita akan jumpa Nabi Allah Musa berdoa. Okey, dalam doa ni, saya minta tuan-tuan jangan baca pada qala lah. Qala ni kalau boleh tuan-tuan dan puan-puan padam. Kalau kita nak berdoa, kita boleh terus ambil daripada perkataan Rabbi. Mula daripada Rabbi, inni zalamtu nafsi faghfirli. Kita ambil daripada ada 5 rangkap dekat sini. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Jadi doa yang boleh kita baca untuk minta pengampunan Allah, kita boleh amalkan ayat 16 ini. Okey. Qala ni, ini adalah ucapan Nabi, ini adalah cerita Nabi Musa. Tapi kalau kita nak ambil doa, mula terus daripada Rabbi. Rabbi. Kita doa. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. InsyaAllah boleh hafal sebab dia pendek saja. Rabbi itu apa? Wahai Rabbku. Di sini kita mencontohi doa Nabi-Nabi. Rabbi ni adalah salah satu nama-nama Allah Al-Husna. Tengok doa dalam Quran. Sebelum menyebut hajat, maka dimulakan dulu dengan menyebut nama-nama Allah yang mulia,
Maka dalam doa ini ada nama Allah yang mulia iaitu Rabbu. Nama Allah yang mulia ni ada dalam Fatihah. Macam kita baca ayat kedua, Alhamdulillahi Rabbil. Jadi Rabbi ni, ini adalah salah satu nama Allah yang utama yang mana kita sebut Rabbi. Rabbi. Maka Rabbi ni maksudnya apa? Wahai Rabbku, wahai Tuhanku. Dekat Rabbi ni walaupun nampak ayat dia pendek, dia 2 huruf je. Tapi dekat Rabbi ni dia akan membawa makna kita panggil Allah, kita kata wahai Rabbku. Jadi kita pun dah belajar apa makna Rabb ketika kita mengulas dulu suratul Fatihah. Rabb ini dia ada kaitan dengan penciptaan, dia ada kaitan dengan Allah Ta'ala itu memiliki, dia ada kaitan dengan Allah Ta'ala itu yang mengatur. Kalau kita belajar, Rabbi ni dia ada kaitan dengan Allah itu sebagai pembimbing kita, sebagai pembaiki hidup kita. Rabbi ni ada kaitan dengan sifat ketuanan. Jadi Rabbi ni dia adalah salah satu nama Allah. Kita dah belajar dah sebelum ini, pada bab-bab sebelum ini, doa yang sangat cantik. Apabila doa itu ada diiringi dengan nama-nama Allah Al-Husna. Jadi Nabi Musa dia kata Rabbi ya Rabbku. Sebab Rabb ni dia ada kaitan dengan Tuhan yang mengaturkan, yang menguruskan, yang memperbaiki hidup manusia, yang mendidik manusia. Maka Musa kata Rabbi ya Rabbku. Apa dia? Inni sesungguhnya aku. Okay, kalau nak tulis perkata boleh ambil Rabbi ya Rabbku, ini sesungguhnya aku. Nabi Musa dia membuat pengakuan. Dia buat pengakuan dengan bentuk kesungguhan. Dia kata ini tu sesungguhnya aku. Aku dah buat apa? Zalamtu, telah menganiayai diriku sendiri. Zalamtu ni maksudnya aku telah menzalimi diriku. Okey, telah menzalimi diriku, nafsi sendiri. Okey, dekat sini Nabi Allah Musa dia buat pengakuan dulu. Dia buat pengakuan. Jadi Nabi Musa dia mengatakan bahawa dia telah menzalimi dirinya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan tolong catat apa makna dia sebut zalamtu. Zalamtu ni maksudnya zalim. Maknanya Nabi Musa dia sebut dalam doa dia itu dengan dia mengatakan dia telah buat zalim. Okey, apa makna zalim di situ? Kita ni kadang-kadang ada di kalangan kita, kadang-kadang kita selalu kata orang ni zalim, orang tu zalim. Tapi sebenarnya tahukah kita apa makna zalim dari sudut konteks Al-Quran? Okey, zalim kalau kita tahu kebanyakan ahli bahasa, para ulama menyebut zalim ni secara umum dia adalah meletakkan sesuatu itu bukan pada tempatnya. Ini makna yang biasa disebut-sebut oleh kebanyakan ahli lughah dan para ulama menyebut zalim ni meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Perkataan zalim yang lebih spesifik lagi tentang bab ini, ia ada kaitan dengan, sekejap ya, saya nak, okay. Dia ada kaitan dengan, kalau kita sebut zalim juga, secara khusus, dia ada kaitan dengan perbuatan menyimpang daripada sesuatu yang benar. Menyimpang ataupun kita telah lari daripada sesuatu yang benar pun dia panggil zalim juga. Okey. Maka dosa yang kita lakukan sama ada sikit ke, banyak ke, kecil ke, besar ke, ia termasuk di bawah istilah zalim. Sebab apa? Sebab kita telah menyimpang daripada perkara yang benar.
Yang benarnya kita tidak boleh melakukan dosa. Apabila Allah Ta'ala menyuruh kita melakukan sesuatu, yang benarnya kita kena ikut. Apabila Allah Ta'ala larang kita buat sesuatu, yang tepat, yang benarnya, kita kena tinggalkan. Tetapi kita ni kadang-kadang kita tersasar. Yang Allah suruh kita buat, kita tak buat. Yang Allah Ta'ala suruh kita tinggalkan, ada kala kita lakukan. Maka perbuatan itu dipanggil perbuatan yang telah menyimpang daripada kebenaran. Maka dosa dia termasuk di dalam istilah zalim. Maksudnya kalau kita buat dosa, kita telah menyimpang daripada kebenaran, sama ada dosanya banyak ke, kecil ke, besar ke dan sebagainya, ia termasuk di dalam perkataan zalim. Kalau kita nak panjangkan lagi maksud zalim, kita nak perluaskan maksud zalim ini, maka zalim ini dia boleh dibahagikan kepada 3. Kalau siapa yang ada kamus Al-Quran, seperti mana yang saya cadangkan. Kalau kita nak faham sesuatu istilah, kita nak faham sesuatu perkataan, maka ada kitab-kitab yang dia menerangkan. Contohnya macam Qamus Al-Quran. Macam kita Al-Mufradat. Maka dalam tu dia sebut apa makna zalim, kita nak tahu apa makna fasiq, kita nak tahu apa makna kafir, contoh kan. Maka zalim ni dia terbahagi kepada 3, kata Al-Gharib Al-Asfahani. Pertama, zalim kita kepada Allah. Kadang-kadang kita buat zalim sesama manusia, kadang-kadang kita buat zalim dua-dua. Kepada diri sendiri pun kita buat, kepada Allah pun kita buat. Jadi zalim ni dia luas. Jadi pada doa Nabi Allah Musa ni, dia mengatakan bahawa dia telah menzalimi dirinya sendiri. Okey, sebelum saya tertinggal, okey, zalim ni dia mudah je. Kesimpulan dia, kalau kita buat dosa, dia termasuk dalam istilah kita telah melakukan kezaliman. Kezaliman kita kepada Allah, kezaliman kita juga kepada diri sendiri. Dosa ni, dia termasuk buat zalim. Okay, zalim ni dia ada banyak peringkat. Maka zalim yang paling tinggi sekali, maksudnya kalau ditanya, apakah zalim yang paling besar sekali? Zalim yang paling besar sekali adalah syirik. Dalam banyak-banyak dosa yang paling besar sekali adalah syirik. Maka dosa itu termasuk zalim. Maka zalim yang paling besar sekali adalah syirik. Kalau selain daripada syirik, dia adalah dosa-dosa lain tapi masih lagi zalim. Maknanya semua orang berdosa, dia telah melakukan kezaliman. Tetapi tidak semua dosa itu dosa syirik. Tetapi zalim yang paling besar adalah syirik. Macam kita belajar dalam surah Luqman kan. Luqman pesan pada anaknya. Luqman kata apa? Dia kata apa? Dia kata apa dalam surah Luqman? Luqman menyebut dalam ayat, dia kata inna syirka la zulmun azim. Dia kata pada anaknya, dia kata sesungguhnya syirik itu merupakan kezaliman yang paling besar. Baik, kita lihat pada ayat nombor 16 ni, Nabi Allah Musa dia mengatakan, ya Rabbku, sesungguhnya aku telah menganiayai diriku sendiri, ataupun sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri, faghfirli, oleh kerana itu ampunkanlah aku. Ini perkataan faghfirli ni, dia minta keampunan kepada Allah. Okay, tapi sebelum dia minta ampun, dia mengatakan dia telah menzalimi dirinya sendiri. Kalau tuan-tuan baca ayat 16 ni sampai hujung, saya letak titik 3 ni maksudnya ada sambungan dia. Kalau kita baca pada ayat hujung tu, sebenarnya Allah Ta'ala telah mengampunkan. Allah Ta'ala terima doanya Nabi Musa tadi itu.
Kalau kita baca pada ayat hujung tu, kita akan jumpa perkataan Allah Ta'ala kata, فَغَفَرَ لَهُ. Maka telah diampunkan baginya. Jadi kita semua digalakkan boleh baca doa ini ketika kita berdoa. Okay. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Okay. Selesai tentang doa ayat 16 surah Al-Qasas. Kita ambil contoh doa yang lain. Kalau doa yang lain ini adalah doa Nabi Adam dan isterinya Hawa. Okey. Doa ini ia berada pada suratul Al-A'raf ayat nombor 23. Kalau nak lihat muka surat dia, okey, boleh tengok muka surat 153. Okey. Buka muka surat 153 bagi siapa yang ada Quran terjemahan. Okey, muka surat 153. Kalau tuan-tuan nak lihat doa ini, ayat 23 ni berada pada baris yang keberapa? Dia berada pada baris yang atas sekali. Baris pertama dengan baris yang kedua, muka surat 153. Dalam surah Al-A'raf. Baik. Ayat ini sangat masyhur, doa ini juga sangat masyhur, selalu dibacakan, yang mana kita sedia maklum bagaimana Nabi Allah Adam dengan isterinya berdoa kepada Allah. Jadi kalau kita nak tahu maklumat doa ini, kita kena baca ayat sebelumnya. Okay, kalau kita baca pada ayat nombor kita baca pada ayat nombor 20, kalau kita baca pada ayat nombor 22, ya, kita jumpa bagaimana Nabi Allah Musa Nabi Adam alaihi salatu wassalam telah mendekati pokok yang Allah larang untuk didekati. Jelas kan? Kalau Nabi Musa tadi, kita sedia maklum, membunuh ni tak boleh. Tapi Nabi Musa, dia tidak membunuh. Yang dia buat tu tak sengaja. Tetapi beliau merasa salah, dia tetap minta ampun kepada Allah. Macam Nabi Allah Adam, larangan yang Allah larang kepada dia buat, iaitu mendekati pokok. Tetapi hasil daripada tipu daya syaitan, waswas syaitan ni, akhirnya Nabi Allah Adam dengan Hawa telah mendekati pokok yang Allah larang. Kemudian Nabi Allah Adam dan isterinya Hawa merasa sangat bersalah kerana telah mendekati pokok yang Allah larang tadi, maka Nabi Adam telah memohon keampunan kepada Allah. Inilah yang membezakan Nabi Allah Adam dengan Iblis. Kalau kita buka Al-Quran, Iblis tidak ada satu ayat pun yang terang Iblis minta ampun kepada Allah. Berbeza dengan Adam. Adam, inilah buktinya yang dia telah memohon keampunan dari Allah. Doa tu kita boleh mula daripada, kita jangan ambil yang qala ni. Qala ni saya tertulis, jadi kita kena delete yang qala ni. Kita mulakan daripada Rabbana zalamna anfusana. Okay. Rabbana ni maksud apa? Wahai Rabb kami. Kami di sini merujuk kepada Nabi Adam dengan Hawa. Kedua-duanya mereka berdoa kepada Allah dengan memulakan perkataan Rabb. Ini adalah salah satu nama Allah. Dia kata Rabbana, wahai Rabb kami. Okey. Mereka mengatakan apa? Zalamna anfusana. Kami telah menzalimi diri kami. Menganiaya diri kami sendiri, maknanya telah menzalimi diri kami. Okey, apa bentuk kezaliman yang dilakukan oleh Nabi Allah Adam dengan isterinya Hawa? Apakah bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh Adam dan Hawa? Kita sedia maklum, mereka berdua telah mendekati pohon itu. Kemudian mereka meminta ampun kepada Allah dengan bentuk ayat
wa illam taghfir lana. Dan kalau engkau ya Allah tidak memberi pengampunan kepada kami, inilah taghfir lana ni, ini merujukkan doa minta keampunan. Okey. Lepas tu watarhamna, dan memberi rahmat kepada kami. Dekat sini baru minta rahmat. Kalau kita dapati style berdoa dalam Quran, sebelum minta rahmat, minta ampun dulu. Jadi adab dalam kita berdoa, kalau kita doa bahasa Melayu sekalipun, sebelum kita doa, Ya Allah, ampunkanlah, Ya Allah, rahmatilah aku. Dan ampunilah aku, kalau boleh, kita jangan minta rahmat dulu. Kita minta ampun dulu. Sebab kalau kita belajar doa-doa dalam Quran ni, seperti mana doa Nabi Allah Adam ni, dia minta ampun dulu, baru dia minta rahmat. Sebab tu dia kata, nanti kita akan jumpa style yang sama. Doa-doa dalam Quran, sebelum minta rahmat, dia minta ampun dulu. Jadi macam Nabi Allah Adam ni, dia berikan teladan kepada kita, mula-mula dia buat pengakuan lah. Di sini sangat penting. Dekat sini dia buat pengakuan. Ini di antara doa yang sempurna. Sebelum tu dia buat apa? Rabbana ni dia memanggil nama Allah Al-Husna. Sebab tu dalam kita berdoa, style kita doa ni, kita macam kita dah ajar sebelum ni, sebut dulu nama-nama Allah Al-Husna, kemudian kita merendahkan diri kita. Kita letaklah, kita boleh buat ayat apa pun. Ya Allah, aku telah menzalimi diri aku. Ya Allah, aku ni hamba-mu. Kita mulakan dengan kita meletakkan diri kita ni dalam kedudukan kita yang hina. Kita yang ada banyak buat kesalahan. Lepas tu baru minta ampun. Sebelum minta rahmat. Jadi, dia minta ampun dan minta rahmat kepada Allah. Lepas tu Nabi Allah Adam mengatakan, kalaulah engkau tidak mengampuni kami, Ya Allah, Ya Rabb. Kalaulah engkau tidak merahmati kami, Ya Rabb, lalakunanna minal khasirin. Nescaya menjadilah kami ini dari orang-orang yang rugi. Kenapa? Apa maksud rugi dekat sini? Kenapa Nabi Allah Adam dan Hawa kata dia rugi? Sebab orang yang rugi, orang yang masuk neraka ni adalah orang yang rugi. Orang yang beruntung adalah orang yang masuk syurga. Tetapi kita tak akan dapat masuk syurga kalau kita tidak melalui rahmat Allah. Dan kita takkan masuk syurga juga kalau kita membawa bersama-sama dosa yang kita lakukan. Oleh sebab itu, kita kena minta Allah Ta'ala ampunkan dulu dosa kita. Lepas tu, dosa kita dah diampunkan, baru kita minta Allah bagi rahmat kepada kita. Kerana rahmat itu merupakan jalan utama untuk masuk dalam syurga Allah. Kalau dosa tak diampunkan, lepas tu pula kita tidak dapat rahmat dari Allah, maka kita tidak akan dapat masuk ke dalam syurga. Apabila tidak masuk ke dalam syurga Allah, kita termasuk di kalangan orang-orang yang rugi. Jadi cuba kita hayati elok-elok, kita amati betul-betul doa yang dibaca oleh Nabi Allah Adam alaihissalam dan isterinya ini. Sebab itu kita belajar tajuk doa ini untuk kita tambah baik dalam kita berdoa. Kita tidak hanya berdoa dengan hafal je. Kita tak nak lagi doa sekadar kita hafal. Tetapi kita doa dengan kita faham apa yang kita minta. Kenapa kita sebut perkataan Rabbana? Apa makna zalamna anfusana? Kita dah ulas tadi. Lepas tu pula, kenapa kita kena minta ampun dulu? Lepas tu, kenapa kita kena minta rahmat? Jadi, waktu kita berdoa itu, kita dapat menghadirkan hati. Kita dah sebut sebelum ni, ada adab berdoa. Jadi, kalau kita baca Rabbana zalamna anfusana sampailah hujung,
Waktu mulut kita sebut, kita gerakkan lidah kita, hati kita ni dia boleh hayati apa yang mulut tadi telah sebut. Jadi moga-moga dengan penghayatan ni, doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan lagi dengan doa Nabi Allah Nuh alaihi salam. Okey. Sebelum itu, saya ingatkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya terlupa, okey. Kalau ada yang bertanya, kan, kenapa Nabi Musa minta ampun kepada Allah? Sedangkan dia tu kan Nabi, kan? Kenapa Nabi Adam dia minta ampun kepada Allah? Sedangkan dia tu kan Nabi, kan mereka ni maksum. Okey. Pertama, tuan-tuan kena catat maklumat ni. Sebab lepas ni kita akan jumpa Nabi-Nabi semua minta ampun. Nabi Muhammad pun minta ampun. Nabi Nuh minta ampun. Tapi kita belajar, Nabi ni maksum. Dia terpelihara daripada dosa. Tapi kenapa dia minta ampun? Okey. Tuan-tuan dah tulis jawapan dia yang paling tepat sekali. Okey. Pertama, Nabi-Nabi SAW ni, mereka ini sebenarnya ia dijadikan sebagai contoh terbaik untuk kita ikut. Kenapa Nabi Muhammad dia minta ampun kepada Allah sedangkan dia ni terpelihara daripada melakukan kesalahan? Kerana Nabi Muhammad ini dia adalah contoh teladan. Apa yang Nabi-Nabi ni buat, nak beri contoh kepada kita bahawa walaupun mereka ni dosanya sudah dijanjikan diampun oleh Allah, tetapi mereka menunjukkan contoh kepada umatnya bahawa betapa pentingnya memohon keampunan kepada Allah walaupun mereka ni maksum. Kan? Maknanya kita ni sebagai orang awam, orang yang banyak buat salah kepada Allah, apabila kita belajar kisah Nabi, oh, Nabi ni pun minta ampun kepada Allah. Walaupun mereka ni Allah janji syurga, walaupun mereka ini Allah Ta'ala akan ampunkan dosa mereka, mereka minta ampun kepada Allah. Oh, kita ni apatah lagi memang patut minta ampun. Itu di antara jawapannya kenapa para Nabi ni diminta keampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lepas tu yang kisah Nabi Allah Adam ni, tuan-tuan dan puan-puan, kena tahu maklumat lanjut tentang kenapa Adam ni dia dekat juga dengan pokok tu. Okey, yang ini nanti tuan-tuan mungkin boleh bertanya kepada Ustaz Afwan untuk kelas hari Rabu pagi. Mungkin boleh tuan-tuan dan puan-puan bertanya tentang konsep Adam ni kan Nabi, dia Rasul. Tapi kenapa dia langgar juga perintah Allah? Dekat sini, tuan-tuan kena tahu cerita Adam yang sebenar-benarnya. Tapi saya tak nak ulas bab tu. Itu nanti kena bagi ruang kepada Ustaz Afwan yang mengajar kisah Nabi Allah Adam, atau boleh tanya pada Ustaz Amirul yang menceritakan masih lagi boleh tanya pada Ustaz Amirul kerana Ustaz Afwan dia cerita pasal Nabi Allah Nuh. Okey, itu maklumat lanjutlah, kita kena belajar pasal kisah Nabi Allah Adam alaihi wassalatu wassalam. Tapi kita nak ambil ibrahnya pada doanya. Baik, kita pergi kepada Nabi Allah Nuh. Okey, Nabi Allah Nuh ni kita boleh jumpa doanya dalam surah Hud ayat 47. Kalau tuan-tuan nak rujuk muka surat ke berapa, dia berada ayat 47 ni muka surat 227. 227. Kalau nak lihat baris yang keberapa doa ini, ia berada pada baris yang ketiga dengan baris yang keempat. Jadi siapa ada Quran, dia terus buka muka surat 227, dia buka muka surat 227, dia akan jumpa doa Nabi Allah Nuh. Okey, baris yang keberapa? Dia akan jumpa pada baris yang ketiga sehingga baris yang keempat. Kenapa saya sebut baris? Kerana dalam satu muka surat, dia ada 15 baris, kadang-kadang 14 baris. Kadang-kadang kurang daripada itu. Kita tengok pada baris yang ketiga dengan baris yang keempat, muka surat 227. Ataupun rujuk terus dalam nota ini, lagi mudah. Okey, dekat doa ni, saya minta jangan baca yang qala. Okey,
Kita buang yang perkataan qala tu. Okey. Kita mula daripada Rabbi. Kalau kita tengok dekat sini, doa Nabi Allah Nuh alaihi salam ni, okey, beliau telah berdoa kepada Allah. Tapi untuk faham konteks macam mana doa ini boleh wujud, macam mana hal ehwal doa ni, saya minta tuan-tuan kena buka ayat dia sebelum. Sebab ni ayat 47 kan. Jadi tuan-tuan kena buka ceritanya, buka pada ayat yang ke-46. Kena rujuk ayat sebelum dia. Untuk lebih faham. Kenapa? Dia bukan apa, apabila kita faham, kita akan lebih lagi menghayati doa ini. Jadi kalau kita buka pada ayat nombor 46, dan kalau kita nak faham lagi, tuan-tuan kena buka pada ayat nombor 45 juga. Tuan-tuan kena buka pada ayat nombor kalau tuan-tuan kena buka pada ayat nombor 45, 46. Okey, kalau tuan-tuan baca dekat cerita ni, Nabi Allah Nuh ni, Nabi Allah Nuh ni sebenarnya waktu dia dah naik kapal yang dia buat tadi, yang telah dia buat bertahun-tahun, dan kapal tu berlayar di atas taufan yang besar, maka waktu dia dah keluar daripada kampung dia tu, dah bergerak kapal tu ke depan, maka dia nampak anak dia. Dia nampak anak dia berada tengah naik satu bukit yang tinggi. Lepas tu dia ajak anak dia. Itu yang pada ayat nombor 45 tu. Okey. Lepas tu ketika mana dia nak ajak anak dia naik ke dalam bahtera tadi, lepas tu Nabi Allah Nuh ni sebenarnya dia telah minta kepada Allah untuk selamatkan anak dia tadi tu. Tetapi ayat 46 Allah tegur Nabi Allah Nuh. Allah tegur Nabi Allah Nuh, kena baca ayat nombor 46 yang mana Allah cakap kepada Nabi Allah Nuh, Allah Ta'ala kata, qala ya Nuh, innahu laysa min ahlika, innahu amalun ghair salih. Allah Ta'ala tegur Nabi Allah Nuh. Di sini kita belajar ya macam mana para Nabi ni, mereka sangat sensitif. Mereka ni orang yang sangat-sangat mudah untuk mereka merasa sesal kalau mereka buat sesuatu yang Allah Ta'ala tidak perintahkan. Jauh beza dengan kita. Kita ni dah tahu terang-terang Allah Ta'ala kata salah, tapi tetap kita langgar. Kan? Nabi Allah Nuh ni, cerita dia tak tahu permintaan dia nak doakan anak, nak selamatkan anak dia naik bahtera dia tadi itu tak salah. Rupa-rupanya salah. Allah Ta'ala tegur Nabi Allah pada ayat 46 tu. Allah Ta'ala kata, Nuh, anak engkau tu, dia bukan daripada ahli keluarga engkau. Kenapa? Kerana dia buat amal bukan amal yang soleh. Lepas tu Allah Ta'ala kata apa kepada Nuh? Allah Ta'ala kata, engkau janganlah meminta kepada aku sesuatu yang engkau tak ada ilmu mengenainya. Tuan-tuan bayangkan Nabi Allah Nuh, dia telah tersalah minta. Dia telah tersalah meminta kepada Allah. Tetapi salah dia tu sebenarnya Nabi Allah Nuh dia tak salah. Sebab tu kalau tuan-tuan betul-betul baca kisah Nabi Nuh ni, dia bukan sengaja minta anak dia tu selamat. Sedangkan ada ayat Tuhan kata jangan bersama orang yang zalim. Tapi kenapa? Tuan-tuan kena baca cerita lanjut kisah Nabi Allah Nuh tu. Tetapi kita nak ambil pengajaran dia adalah walaupun Nabi Allah Nuh dengan secara tidak sengaja, dia tak tahu pun yang dia tak patut minta Allah Ta'ala selamatkan anak dia ni. Sebab tu Tuhan kata ayat 46, kau jangan minta kepada aku sesuatu yang kau tak tahu. Maknanya daripada ayat tu menunjukkan bahawa Nabi Allah Nuh dia tak salah minta anak dia selamatkan. Tetapi walaupun macam tu, dia tetap
berdoa kepada Allah, minta Allah Ta'ala ampun kesalahan dia. Tuan-tuan faham tak? Maksudnya tuan-tuan dapat hayati tak? Kesalahan yang tidak disengajakan, yang dia sendiri tak tahu tu salah, berbeza dengan kita. Kan? Kita dah tahu dah, ngumpat tu salah, kan? Berbohong tu salah, cakap benda kotor salah. Kita tahu tu benda tu. Tapi kita sengaja pula tu kita buat. Berbanding dengan Nabi Allah Nuh. Jadi daripada kisah ini menjadi satu iktibar kepada kita bahawasanya kita memang tak lari berdosa kepada Allah, kan? Yang kita tahu terang-terang hukumnya, tapi kita buat juga, maka memang patut sangatlah kita memohon keampunan Allah. Maka Nabi Allah Nuh ni dia berdoa kepada Allah. Dia kata, Rabbi ya Rabbku. Tengok para Nabi, dia doa, dia sebut nama Allah. Dia kata Rabbi, dia mulakan dengan Asmaul Husna. Rabbi, dia kata ya Rabbku, dia kata, ini sesungguhnya aku, a'udzubika, berlindung kepada engkau, an as'alaka ma laisa li bihi ilmun, daripada memohon sesuatu yang aku tidak ada ilmu tentangnya. A'udzubika ni sebenarnya tuan-tuan dia dah doa dekat sini ni. Ini sebenarnya dia istilah doa. Tahu tak doa apa dekat sini? Dekat sini, ini a'udzubika ni, ini doa minta perlindungan. Ini sudah ada doa dekat sini. Dekat sini barulah doa minta keampunan dengan rahmat. Dekat part kedua ni, baru doa minta keampunan dengan rahmat. Tapi dekat sini, doa juga dekat sini kita boleh ambil pelajaran dekat sini. Ini doa minta apa? Doa minta perlindungan kepada Allah. Kalau dalam kes Nabi Allah, dalam kes Nabi Allah Nuh ni, dia minta perlindungan kepada Allah daripada perbuatan yang dia telah tersalah. Minta perlindungan kepada Allah. Ya, kita ni pun semua perlu juga minta perlindungan kepada Allah dari mana-mana kelemahan yang kita lakukan. Minta lindung kepada Allah sebab perbuatan yang kita lakukan ni dia akan memberikan impak yang negatif. Jadi kita takut Allah Ta'ala balas tindakan yang kita buat tadi tu menyebabkan datang benda yang buruk. Jadi kita kena minta lindung kepada Allah tentang kesalahan-kesalahan yang kita lakukan juga sebenarnya. Jadi Nabi Allah Musa ni dia mohon perlindungan kepada Allah daripada perbuatan dia pergi minta kepada Allah tu yang dia tak tahu yang dia minta tu sebenarnya adalah tak boleh. Sebab tu saya minta tuan-tuan rujuk ayat 46 dengan 45 supaya faham ayat Quran ni. Secara tak langsung bukan sekadar kita nak belajar doa tu, tapi kita juga dapat fahamkan ayat nombor 47 dalam kisah Nabi Allah Nuh alaihi wassalatu wassalam. Okey. Kemudian Nabi Allah Nuh dia kata pada Allah, wa illa taghfirli, dia kata, dan jika engkau tidak mengampunkan dosaku, wa tarhamni, dan engkau tidak bagi rahmat kepadaku, akum minal khasirin, nescaya menjadilah aku dari orang yang rugi. Kalau kita tengok style doa Nabi Allah Nuh dengan Nabi Allah Adam sama tak? Kan? Kalau kita tengok sebelum dia minta ampun, sebelum dia minta rahmat, mereka minta apa dulu? Mereka minta ampun dulu. Dekat sini kita nampak perbezaannya, kan? Kita nampak persamaan dia. Jadi kita belajarlah. Jadi dalam kita berdoa kepada Allah, sebelum minta rahmat, kita minta ampun dulu. Kalau kita doa bahasa Melayu, ya Allah, aku berlindung kepada engkau, ya Allah, daripada apa-apa keburukan yang pernah aku lakukan. Macam Nabi Allah Nuh ni, dia doa tentang dia minta sesuatu yang dia tak patut minta. Kalau kita nak ambil umum pada Allah, kalau kita nak doa bahasa Melayu, kita boleh cakaplah, ya Allah, kita kata, ya Rabbku,
Aku berlindung kepada engkau dari mana-mana keburukan, kesalahan yang pernah aku lakukan. Jika engkau tidak memberikan pengampunan kepadaku dan kalau engkau tidak merahmati aku, ya Allah, nescaya aku termasuk di kalangan orang-orang yang rugi. Kita boleh ubah dalam bahasa Melayu pun boleh. Tapi kita ikut style Quran. Macam mana minta ampun dulu, lepas tu baru minta rahmat, lepas tu kita kata orang yang rugi. Dan kalau tuan-tuan amati betul-betul doa ni dia doa yang bentuk dia merayu sebenarnya. Sebab apa? Tuan-tuan tengok. Kan? Menjadilah aku daripada orang yang rugi. Maknanya nampak kesungguhan tu. Kan? Maksudnya kita kata, dia bukan sekadar dia minta ampun dengan minta rahmat. Tapi dia menunjukkan betapa pentingnya aku minta ampun dengan rahmat engkau ni ya Allah. Supaya aku tak jadi orang yang rugi. Saya harap tuan-tuan jelas. Tuan-tuan boleh amati doa-doa ni kan. Dia doa ni, dia ada yang secara direct, ada secara tak langsung tu dia doa lah. Kalau kita baca dekat ayat ni, kita menunjukkan bahawa kesungguhan. Kenapa kita perlu minta ampun pada Allah? Kenapa perlu minta rahmat kepada Allah? Supaya tak jadi orang yang rugi. Tak jadi orang yang rugi tu, perkataan tu sendiri sudah menunjukkan kesungguhan nak nak dapatkan pengampunan, nak dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Okay, itu adalah doa Nabi Allah Nuh alaihi wassalatu wassalam. Baik, kita pergi satu lagi doa. Perbezakan kalau kita faham doa yang kita baca dengan doa selama ni kita hafal tapi kita tak faham. Jadi kalau kita baca doa yang kita hafal kita tak faham, jadi dia tidak ada penghayatan. Dia tidak menusuk kalbu, dia tidak akan ada kurang kepada kekhusyukan tu. Jadi memang kena perlu belajar. Tak apa kita belajar perlahan-lahan, tak apa. Kita dapat 2 dalam 1 lah. Bukan sekadar kita boleh amalkan doa ni, tapi kita faham ayat ni sebenarnya cerita apa, berkenaan dengan apa. Baik. A'udzubika. Baik. Kita teruskan dengan ayat yang ke-18 dalam suratul Al-Mu'minun. Okey. Suratul Mu'minun ayat ni tuan-tuan tulis muka surat berapa kita boleh rujuk. Okey, ayat 18 ni ia ada pada muka surat 349. Tulis muka surat 349 baris yang ke-14 ayat yang terakhir sekali surah Al-Mu'minun. Ayat 18 ni adalah ayat yang terakhir sekali suratul Al-Mu'minun. Al-Mu'minun tu apa? Orang yang beriman. Mukmin ni bahasa Arab. Kalau ibu-ibu nak tulis dekat sini, orang mukmin ni tulis dalam bahasa Melayu adalah orang yang benar-benar beriman. Orang benar-benar beriman, ayat sekali pasal doa. Doa apa? Doa minta keampunan dengan rahmat. Secara tidak langsung kita dapat belajar ciri orang-orang beriman ni memang kena minta ampun dengan minta rahmat kepada Allah. Maknanya kalau kita tak minta ampun pada Allah, kita tak minta rahmat kepada Allah, maknanya kita tidak memiliki sifat orang yang beriman. Jadi kalau orang tanya, macam mana kita boleh katakan ciri orang beriman tu salah satunya minta ampun, minta rahmat kepada Allah? Kita katakan, kalau anda buka ayat terakhir sekali, Suratul Mu'minun ayat nombor 118. Muka surat berapa tadi? 349. Kalau kita buka 349, dalam Al-Quran ayat terakhir sekali ada doa ni. Menunjukkan apa? Menunjukkan kepada kita bahawasanya kalau kita baca surah Al-Mu'min kan, dah belajar surah Al-Mu'minun kan? Surah Al-Mu'minun ni, ayat mula-mula dia pasal ciri-ciri orang beriman, penutup dia pun Allah ada cerita tentang ciri-ciri orang yang beriman. Antara cirinya adalah selalu minta ampun kepada Allah tentang salah silap dan minta rahmat kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Baik, kita bacakan ayat ni, ayat last sekali ya, doa last sekali sebelum kita berhenti sebab saya pun ada kelas satu lagi 10.30. Okay, kita tengok. Okay, doanya bunyi apa? Okay, saya minta kalau boleh tinggal deletekan perkataan waqul sebab kita ini ayat Quran, kita mula daripada Rabbi. Cantiknya doa dalam Quran ini dimulakan dengan nama-nama Allah Al-Husna. Rabbir, wahai Rabbku. Ighfir, berilah keampunan. Kalau kita kata Rabbi ni, dia merujuk kepada wahai Rabbku lah. Wahai Rabbku. Apa dia? Ighfir, berilah keampunan. Keampunan kerja. Dia minta warham. Dan kurniakanlah rahmat. Nampak kan? Tentang doa dalam Quran mula dengan apa? Mula dengan keampunan. Okay, kita belajar ni. Mula-mula dengan Asmaul Husna lah. Rabbi. Lepas tu minta ampun. Minta ampun dulu. Lepas tu baru minta rahmat. Dan cantiknya doa ni juga, dia ditutup. Ditutup dengan nama Allah Al-Husna juga. Wa anta khairur rahimin. Dan sememangnya engkaulah sahaja sebaik-baik pemberi rahmat. Pendek je doa ni. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Dimulakan dengan nama Allah Al-Husna, ditutup dengan nama Allah Al-Husna Ar-Rahimin kan. Kita tahu Allah tu Ar-Rahim. Di tengah-tengahnya kita minta ampun, kita minta rahmat. Pun boleh amalkan doa ini. Kenapa kita kena minta rahmat? Kerana rahmat Allah inilah jalan kita ke syurga. Lepas tu kenapa kita minta ampun? Sudah pasti kita orang yang beriman ni, hebat macam mana pun kita, amal banyak mana pun kita tidak lari daripada kita melakukan dosa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama ada kita sedar, sama ada kita tak sedar, kita adalah orang yang berdosa pada Allah. Maka orang beriman ni sebagai manusia yang biasa ni, kalau Nabi pun rasa ada kurang, apatah lagi kita. Maka marilah kita menjadi orang yang betul-betul beriman. Ikut ayat 118 ni, kita selalu minta ampun kepada Allah. Yang kedua, kita mesti minta rahmat kepada Allah. Tetapi waktu kita minta ampun dan rahmat kepada Allah itu, kita dahulukan dulu dengan menyebut nama Allah Rabbi. Penting besar nama Allah Rabbi ni. Kalau kita tak boleh hafal dalam bahasa Arab, kalau Quran kita tak boleh hafal, kita sebut dalam bahasa Melayu. Wahai Rabbku. Kan? Wahai Rabbku. Lepas tu kalau kita faham Rabbku ni, seolah-olah kita kata, wahai Tuhan yang menciptakan aku. Wahai Tuhan yang mengaturkan hidup aku. Wahai Tuhan yang memperbaiki kehidupan aku. Berilah keampunan kepadaku. Dan berilah rahmat. Sesungguhnya Engkau adalah Tuhan yang sebaik-baik pemberi rahmat. Okay? Ini doa yang kita boleh ambil untuk keampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga-moga dengan adab-adab yang kita penuhi, dengan syarat-syarat doa kita penuhi, kita termasuk di kalangan orang-orang yang Allah berikan kita pengampunan dan Allah beri rahmat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, ini adalah contoh-contoh doa. Baik, kita tamat di sini. InsyaAllah nanti kita sambung pada minggu hadapan untuk kita lebih hayati doa-doa yang kita baca ni. Baik, ada sebarang persoalan pertanyaan yang boleh saya jawab. Mana-mana yang saya boleh jawab. Saya baca dulu dekat chat ni. Okay, saya baca dulu dekat chat ni. Okay, terima kasih ya kepada rakan-rakan, tuan-tuan dan perempuan yang sudi menulis kembali apa yang telah saya sampaikan, berkongsi maklumat kepada kawan-kawan kita. Jazakumullahu khairan katsira. Okey. Kalau nak baca doa Nabi Musa, kalau ramai-ramai, kita boleh baca dalam bentuk Rabbana lah. Kita bertukar dia Rabbi kepada kami. Rabbana inna
Rabbana, kita boleh baca dalam bahasa, kalau kita baca bahasa Melayu, kita tukar je, wahai Rabb kami. Kalau Rabbku, tukar ya Rabb kami. Na'udzubika. Inna na'udzubika. Sesungguhnya kami berlindung kepada Engkau ya Allah, daripada mana-mana perbuatan yang kami tidak tahu tentangnya. Boleh baca dalam bentuk kami lah. Okey, lepas tu boleh baca, jika engkau wa illa taghfir lana wa tarhamna nakum, tu tukar kepada nakum minal khasirin. Nescaya kami termasuk di kalangan orang-orang yang rugi. Ya, tukar ini Rabbi tu boleh tukar kepada Rabbana, ini tukar kepada inna, a'udzubika tukar kepada na'udzubika, an as'alaka kepada an nas'alaka, kepada nas'alaka. Lepas tu taghfirli tukar kepada taghfir lana wa tarhamna. Tapi kalau tak hafal, takut tertukar-tukar, baca je bahasa Melayu. Doa ni dia tidak mestinya kena baca dalam bahasa Arab. Tapi boleh juga bahasa Melayu. Boleh. Tapi disusun. Sebelum minta rahmat, minta dulu pengampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya tengok mana-mana soalan yang lain. Okey, dah tak ada. Okay, ada soalan betul verbal ke? Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum. Okey. Ya. Berkaitan soalan yang Ustaz sebut tadi, kadang-kadang kita membaca doa, secara kebetulan masa tu kita jadi imam kan. Jadi kita nak tukar-tukar tu mungkin kita tak mahir tak Ustaz. Boleh ke kita baca juga sebagaimana yang di dalam Al-Quran tu tetapi beramai-ramai? Boleh atau tidak Ustaz? Sebab kita tak mahir untuk menukarkan kepada diri sendiri dan orang ramai. Is it okay or not Ustaz? Dia ialah dia sebenarnya memang kita kalau berdoa ramai, kita dibimbangi kita termasuk orang yang hanya mementing diri sendiri. Tapi kalau kita tak hafal yang dalam bahasa Arab tu, kita baca je bahasa Melayu. Okey. Ia sebelum lebih, sebab kita dah membuatkan sebelum ni macam tu kan Ustaz? Okey, tak apa. Soalan kedua saya, basically macam Ustaz sebut tadi, kita kena memuji Allah dulu sebelum kita meminta, memohon atau meminta doa-doa kita. Okay. Tetapi kan Ustaz, kalau kita refer balik, correct me if I'm wrong Ustaz, surah Hud 11 tadi, ayat kita yang ke 11.47, 47 ni tadi, Rabbi inni a'udzubika kan. Jadi seolah-olah kita di situ berdoa meminta perlindungan. Whereas basically kita patut memohon maaf baru minta doa-doa yang lain. Adakah kita memohon perlindungan itu bukankah juga kita memohon? Minta maaf kalau saya silap Ustaz. Ya, kita dah sebut tadi. A'udzubika dekat sini ayat 47 kita dah sebut di sini ada dua doa. Tapi bukankah kita kena minta maaf dulu, mohon apa tadi? Kita kena memohon apa? Minta maaf Ustaz, tadi mak saya call saya masa Ustaz explain dengan dia terpaksa jawab soalan dia. Jadi kita bukan kena minta ampun dulu baru kita memohon. Macam tu. Oh tak. Dekat sini yang kita masukkan tadi, kalau kita minta ampun dengan rahmat, kita minta ampun dulu baru minta rahmat. Ya. Kaitan dengan rahmat. Okey. Ampun dengan rahmat. Tapi kalau kita nak mulakan apa-apa dulu pun tak apa doa tu. Kalau macam Nabi Allah Nuh ni, dia mulakan dengan dia minta perlindungan kepada Allah daripada perbuatan dia meminta sesuatu yang dia tak tahu, dia tak boleh minta. Sebab tu ayat tu dia sebut dulu dia minta perlindungan daripada apa yang dia tak boleh minta. Sebab kalau baca ayat 46 tadi, lepas tu saya minta rujuk ayat 46 dengan 45. Sebab ayat 47 ni dia muncul
Doa ni dia muncul setelah Allah Ta'ala tegur dulu kepada Nabi Allah Nuh pada ayat nombor 46. Allah Ta'ala kata kepada Nabi Allah Nuh, jangan engkau minta sesuatu yang kau tak ada ilmu padanya. Okey. Jadi disebabkan teguran itu, dia minta perlindungan dulu tentang apa yang dia minta. Seolah-olah dekat ayat ni, dia buat pengakuan. Dia buat pengakuan kesalahan dia dulu, lepas tu baru dia minta ampun. Okey. Jelas ya? Minta maaf Ustaz, tadi mak panggil dia terpaksa jawab telefon. Tak apa. Terima kasih Ustaz. Sama. Dia macam kita baca doa-doa yang tadilah. Kan kalau macam doa, kalau macam doa Nabi Allah Musa, dia buat pengakuan dulu, dia dah buat apa dulu. Okey. Tapi dia guna dalam bahasa zalam tu. Okey, sama macam terima kasih Ustaz. Salam. Terima kasih Ustaz. Ya. Salam. Okey, sama-sama. Wa'alaikum. Ustaz, ni Kak Anis Ustaz. Ya, Kak Anis. Okey, Ustaz, walaupun nabi-nabi maksum, mereka berdoa minta ampun, satu untuk menjadi contoh kepada kita. Ya. Dan juga yang kedua, menunjukkan mereka merendahkan diri kepada Allah. Ini sifat mulia yang juga kita harus ikuti. Ya. Seperti yang kita maklumkan, doa ni dia adalah ibadat. Jadi walaupun para nabi itu Allah Ta'ala lindung mereka ni maksum, tetapi berdoa ni adalah ibadat. Macam kita sebutlah sebelum ni kan. Maksudnya para nabi ini mereka tahu mereka perlu beribadat pada Allah. Maka doa itu pun sudah termasuk dalam bab ibadat. Termasuk dalam bab ibadat. Lepas tu doa ni pun sebenarnya dia termasuk juga dalam bab mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seperti yang Kak Adi sebut tadi memang sangat tepatlah dan sangat benar. Kita perlu meniru Nabi-Nabi. Lepas tu kita dah sebut bahawasanya walaupun ayat ni dia khusus cerita tentang Nabi-Nabi, tetapi dari sudut teladannya, dari sudut ibrahnya memang kita kena patut mengikuti para Nabi alaihimussalatu wassalam. Baik, ada pertanyaan lain? Okey. Ada yang tanya tadi, orang yang rugi tadi adalah orang yang masuk neraka. Ya. Salah satu daripada pengertian siapakah orang yang masuk neraka tu, jawapannya adalah orang-orang yang rugilah. Sebab tu kalau kita baca banyak ayat Quran, bahawasanya orang-orang yang masukkan ke dalam neraka adalah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri. Dia orang yang masuk syurga ni adalah orang yang beruntung. Kalau macam kita baca dalam surah Al-Mu'minun, memang kita jumpa ayat pertama sekali Allah mengatakan qad aflahal mu'minun, sesungguhnya telah berjayalah orang-orang yang mukmin. So berjaya ni lawan dia adalah kepada orang-orang yang rugi. Bahkan kalau kita baca dalam surah Ali Imran kan 10 ayat yang terakhir tu, kita jumpa juga nanti insya-Allah kita akan jumpa doa-doa orang yang minta Allah Taala masukkan dia ke dalam syurga. Dia ada kaitan dengan orang yang beruntung dengan orang-orang yang rugi. Sebab neraka ni adalah tempat orang-orang yang tidak beruntung, orang yang tidak sukses. Maka tempat yang paling orang rugi sekali adalah dia masuk ke dalam neraka. Kenapa? Kerana dia telah lepaskan peluang dia dekat dunia, dia ada peluang dia bertaubat, dia ada peluang untuk dia minta pengampunan, dia ada peluang dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Jadi saya berhenti dekat sini. InsyaAllah kita jumpa lagi. Kalau tuan-tuan ada kelapangan lagi waktu, tuan-tuan boleh ikuti kelas yang berikutnya. Kita akan belajar tentang kalimah tasbih
Tapi sebelum kita belajar kalimah tasbih, kita akan belajar sedikit lagi maklumat yang masih lagi berbaki tentang syarat-syarat pada kalimah la ilaha illallah. InsyaAllah pada jam 10.30 nanti dijemput kepada semua dialu-alukan. Aku Dia ada qouli jemput semua hadza. Ustaz. Dia Ya jemput semua. Ustaz, mohon Ustaz announce kami Ya. menjemput semua to join ya daripada Persatuan Wanita Islam prihatin menjemput semua to join the class ya. Terima kasih. Sama. Okay, terima kasih semua. Jazakumullahu khairan katsira. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.